Hawa dan nafsu ni berpengkalannya di perut. Berpengkalan di perut. Kontrol perut kita ni supaya tidak terlalu kenyang. Masalahnya kita siang boleh kontrol. Bila buka puasa balas dendam. Dia pandang mutabak tu semacam, kau siap kau mutabak dah. Kau macam tak puas hati dengan aku. Wahal dia bercakap dengan diri sendiri tu. Kan? Roti john seorang sebatang. Bila makan ni rap langsung tersandar macam tu kan. Langsung tak nampak macam tu. Tuan-tuan ni okey ni. Tuan-tuan berjaya sampai tarawih tu hebat tu. Ada orang tersandar dah tak nampak jalan pergi surau pergi masjid tak nampak. Bini dah siap pakai telekung dah. Bang, tarawih. Dia macam tu dah tangannya. Dia tak dapat nak cakap dah. Ya tuan-tuan, jangan main. Itu sebab Imam Al-Ghazali kata orang yang terlalu kenyang akan ditimpa oleh 5 penyakit, 5 perkara. Apa dia? Yang pertamanya, dia akan mudah ingkar kepada Allah. Imam Al-Ghazali kata bila perut terlalu kenyang. Yang kedua, dia tidak akan mengasihani orang lain. Yang penting dia kenyang. Yang ketiga, hatinya susah nak diresapi hidayah dan benda-benda baik. Bila dia tengok orang sedekah, orang tu sedekah lah, biarlah dia, aku tak apa, dia tak kisah lah. Yang keempatnya, dia juga akan kata-katanya tu tak pernah nak jaga hati orang kan, cakap main lopeh. Dan yang kelimanya, dia akan senang dihinggapi penyakit. Itu sebabnya kontrol nafsu. Waktu Allah Ta'ala ciptakan nafsu, Allah Ta'ala tanya nafsu tu, kau siapa, aku siapa? Nafsu jawab, aku, kau. Sombong tak sombong lah. Lepas itu Allah Ta'ala perintahkan agar dibakar dengan api selama 100 tahun. Dah bakar 100 tahun, bawa keluar balik. Allah tanya balik, kau siapa, aku siapa? Aku, kau. Sombong gitu. Letak pula tampik sujud 100 tahun, bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Sombong lagi. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan supaya dilaparkan nafsu ni selama 100 tahun. Jangan tanya saya nafsu ni makan apa, tak jawab terus. Tapi tahu dia dilaparkan. Lepas 100 tahun bawa keluar balik, aku siapa, kau siapa? Barulah dia jawab, sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau Tuhanku. Maknanya nafsu ini kalah dengan lapar. Kan? Jadi itu sebab bulan puasa ni biasa relax gitu. Kan? Ada orang tu dia bulan puasa tu dia kontrol betul. Cakap pun tak bercakap dah. Memang senyap ya, sebab dia tidur. Aduh. Sampai subuh tidur sampai zuhur. Bini kata, bang zuhur dah bang. Zuhur dah. Bangun sembahyang zuhur, tolalap kat sejadah sampai asar. Dia boleh tidur kat sejadah tu sampai asar. Bang asar dah bang. Asar dah, kejapnya. Bangun pula sembahyang asar. Lepas sembahyang asar dia naik atas katil balik tidur. Bang dah nak berbuka ni. Buka dah. Tu yang dia duduk dekat meja makan tu, dia pegang buah tamar tu. Allah. Yang bini tanya, bang apa kono bang? Dah lah, sekarang ni puasa tak rasa, tiba-tiba dah berbuka tu. Dah kerja kau membuta tang pagi, memanglah tak terasa kan? Cuba kita ikut macam Nabi. Tak, Nabi lagi kuat Nabi beribadah. Lepas asar lagi kuat Nabi beribadah, sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka kan. Kenapa kita tak boleh makan, langsung tak boleh makan? Tu dia, kira puasa kita ni puasa yang Allah Ta'ala dah tentukan daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Ada setengah orang tu, saya tak sebut kaum, saya tak sebut agama, tak sebut bangsa, ada setengah orang puasa, dia puasa tapi boleh minum air. Ada orang tu lah dia puasa tapi boleh makan sayur je, yang lain tak boleh makan. Ada orang lah puasa start lepas malam baru start, tu cenekir nama tu, mengelat nama kan. Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala kata sesungguhnya segala amal kebaikan Allah Ta'ala akan berikan, segala amal kebaikan dilakukan oleh manusia ni Allah akan berikan ganjaran antara 10 kali ganda hingga 700 kali ganda, kecuali puasa. Allah Ta'ala beritahu, puasa aku sendiri akan memberi ganjaran.
Kenapa tidak? Kerana mereka meninggalkan nafsu dan syahwatnya kerana aku. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan dikurniakan dua kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan juga kegembiraan ketika menemui Rabbnya. Maknanya kau mati bulan puasa tu riang betul lah. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Jangan sesaja kau arah mulut tu kau kata orang, okey lah, jangan. Jadi sisi Allah wangi betul. Kan? Beza ibadah puasa dengan ibadah lain. Kita tengok macam kita masuk dalam masjid, kita masuk, kita nampak orang, Allahu Akbar, kita tahu dah dia semayang. Kita nampak ada satu meja dekat kedai tu, dekat lorong-lorong tu, kita dekat apa, dekat pasar raya tu, nampak orang buka meja, ada seorang tu kopiah, dia hulur duit, lepas tu dia salam macam ni, oh dia bayar zakat, kita tahu. Kemudian kita nampak dekat airport tu, orang tu tarik beg besar-besar pakai kain ihram, oh ni pergi umrah pergi haji, tahu. Tapi puasa tak ada siapa tahu. Muka ponek sama, tapi kita tak tahu yang kalangan tu ada yang tak puasa. Aduh, kita tak tahu. Allah jualah yang maha mengetahui kita puasa tahap mana. Kita termakan tu sebab diampunkan, tak sengaja. Allah yang tahu kita tipu orang lah, termakan, aku tak tahu. Manusia kita boleh tipu, tapi Allah tak boleh tipu. Termakan dan tertambah pula. Contoh, dia bukan makan ni, siap menambah tu. Tak nampak macam kelakar, tapi benda tu berlaku. Kan? Dia tak sengaja. Dia terasa nak pada hari-hari awal puasa. Saya sendiri dulu, kan, hari pertama puasa dulu, bukan saya lah, hari pertama puasa tu saya di rumah saya bagi keropok amplang yang Sabah tu. Bang, suap anak ni, sian anak lu makan gini. Saya pun suap dia dengan istiqamah hanya. Masuk kat dia, masuk saya. Digili-gili, suap dia, suap saya, suap dia, suap dia. Tengah suap, isteri saya nampak, abang tak puasa ke? Ya Allah, kau tunggulah aku minum air dulu, saya kata. Saya kata, tak boleh kau tunggu kau minum air dulu kau, kan? Sampai kau potong, tuan-tuan, rasa amplang kayak takak tu, kan? Masa tu pagi, kan? Sebab tak sengaja Allah Ta'ala tahu, kan? Siapa kita nak tipu, Allah Ta'ala maha mengetahui.